la 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 la. Apa ni? Ha? Tidak! Ha? Corona? Ya, rakan-rakan, hari ini kami sekumpulan akan menerangkan lebih lanjut tentang penyakit coronavirus dan cara-cara Malaysia menangani pandemik global ini. Rakan-rakan sekalian, ini adalah persekitaran kita. Anda lihat benda hitam yang berterbangan ini? Ini ialah virus corona. Lihat keadaan Sheila. Dia ialah seorang remaja yang telah dijangkiti virus ini. Mari kita lihat dengan lebih teliti. Rakan-rakan sekalian, ini ialah paru-paru Sheila. Seperti yang kita lihat, paru-paru Sheila telah dijangkiti virus corona. Kajian mengatakan, virus ini adalah virus yang biasa. Mesti sekarang rakan-rakan tertanya, habis tu, apa yang serius sangat tentang virus ini? Rakan-rakan sekalian, walaupun virus ini merupakan virus yang biasa, namun virus ini tidak mempunyai penawar atau vaksinnya. Inilah yang menjadikan virus ini amat berbahaya kepada manusia. Habis tu, apa itu COVID-19? Rakan-rakan, COVID-19 adalah nama yang diberikan kepada penyakit jangkitan virus corona ini. Ianya adalah singkatan bagi Coronavirus Disease 2019. Sehingga sekarang, mesti rakan-rakan sedang bertanya, apakah simptom-simptom penyakit ini? Kita difahamkan bahawa antara simptom-simptomnya adalah sakit sendi, batuk kering, cerit-berit, sakit kepala, demam, sakit dada, keletihan, sesak nafas dan sebagainya. Jika rakan-rakan mendapati diri anda menghadapi salah satu daripada simptom-simptom tersebut, segeralah ke klinik atau hospital berdekatan untuk mendapatkan ujian saringan anda. Hal ini kerana jika tidak dirawat, penyakit ini sendiri boleh membawa maut. Sekarang, mari kita lihat pada statistiknya. Rakan-rakan, tahukah anda bahawa penyakit ini telah menular secara global dan mencatatkan lebih dari 8 juta kes dan lebih dari 400,000 kematian sedunia? Seterusnya, mari kita lihat kes-kes di Malaysia. Di Malaysia pula, lebih dari 8,500 orang yang dijangkiti dan negara kita mencatatkan 121 kematian akibat jangkitan virus ini. Lihatlah peta ini. Dari peta ini, kita mendapati Kuala Lumpur mencatat kes COVID-19 yang tertinggi dengan jumlah 2,415. Oleh itu, kerajaan kita telah mengambil pelbagai inisiatif untuk membendung penularan wabak ini. Antaranya ialah Kerajaan Malaysia mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan pada 18 Mac 2020. Selain itu, kerajaan juga telah menyediakan pelbagai bantuan dari segi kewangan bagi rakyat Malaysia. Kerajaan kita juga telah mengambil inisiatif untuk menolong orang ramai dengan menyediakan penutup muka dan pembersih tangan hand sanitizer di tempat-tempat awam secara percuma. Dari segi kewangan pula, kerajaan negara kita telah banyak memperuntukkan wang untuk membantu rakyat kita. Di sini, kita akan meneliti dengan lebih lanjut bantuan kewangan yang paling ketara selama tempoh PKP berlangsung. Kementerian Kesihatan Malaysia telah memperuntukkan RM500 juta bagi pembelian peralatan perubatan. Peruntukan ini bertujuan untuk membiayai pembelian peralatan perubatan seperti ventilator dan peralatan ICU, peralatan perlindungan diri PPE bagi kaki tangan perkhidmatan perubatan awam serta keperluan makmal untuk saringan COVID-19. RM10 bilion juga telah diperuntukkan sebagai bantuan kewangan bagi golongan pekerja swasta, peneroka felda, petani, nelayan, peniaga kecil, M40 dan ke bawah.
Bayaran secara one-off telah dilakukan secara berikut. Bagi penerima isi rumah berpendapatan kurang RM4,000 sebulan, mereka menerima bantuan sebanyak RM1,600. Bagi penerima isi rumah berpendapatan RM4,001 sehingga RM8,000 sebulan, mereka menerima bantuan sebanyak RM1,000. Bagi pendapatan kurang daripada RM2,000 sebulan, penerima menerima bantuan sebanyak RM800 dan bagi penerima individu bujang berpendapatan RM2,001 sehingga RM4,000 sebulan, mereka menerima bantuan sebanyak RM500. Bagi para pelajar seperti kita pula, pelajar-pelajar IPTA, IPTS, tingkatan 6, matrikulasi, kolej komuniti dan politeknik telah diberikan bayaran RM200 secara one-off pada bulan Mei lalu. Peruntukan bagi bantuan ini pula berjumlah RM270 juta. Skim MySalam pula menyediakan manfaat kepada golongan B40 yang dimasukkan ke hospital kerana jangkitan COVID-19. Pesakit boleh menuntut bayaran penggantian pendapatan sebanyak RM50 sehari untuk tempoh maksimum 14 hari. Sebagai tambahan kepada inisiatif ini, kerajaan juga memanjangkan manfaat ini kepada golongan B40 yang dikuarantin sebagai pesakit di bawah siasatan. Diskaun bil elektrik juga diberikan oleh pihak Tenaga Nasional Berhad selama tempoh PKP. Dalam pakej rancangan ekonomi sebelum ini, kerajaan telah memperuntukkan sebanyak RM500 juta bagi tujuan pemberian diskaun 15% ke atas bil elektrik sektor pelancongan dan 2% bagi sektor komersial, industri, pertanian dan isi rumah di Semenanjung Malaysia mulai 1 April 2020. Sebagai tambahan, kerajaan bersama Tenaga Nasional Berhad akan menambah peruntukan sebanyak RM530 juta lagi untuk memberikan diskaun berperingkat antara 15% hingga 50% mengikut penggunaan kadar elektrik dengan had maksimum sebanyak 600 kW sebulan seperti berikut. Selain itu, kita juga boleh mengambil langkah berjaga-jaga bagi menghindari diri kita daripada dijangkiti virus ini. Ini ialah Datuk Seri Dr. Nur Hisham Abdullah, Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia. Beliau telah menyarankan rakyat Malaysia untuk mengamalkan beberapa langkah berwaspada supaya kita dapat membendung jangkitan virus ini. Antaranya ialah pihak kerajaan menyeru semua rakyat Malaysia untuk memakai penutup muka iaitu mask dan sarung tangan ketika melawat tempat awam seperti pasar dan kedai runcit. Seterusnya, rakyat juga dinasihati untuk sentiasa membasuh tangan sekerap mungkin dengan sabun pembasmi kuman atau cecair pembasmi kuman iaitu hand sanitizer. Beliau juga menekankan bahawa setiap individu harus mengamalkan social distancing dengan jarak 1 meter semasa berhubung atau berinteraksi dengan orang lain. Kita juga haruslah mengelakkan diri kita daripada menziarahi tempat-tempat yang sesak dengan orang ramai. Ketika batuk dan bersin pula, orang ramai telah dinasihati untuk menutup mulut menggunakan tisu atau celah tangan bagi mengelakkan virus ini daripada merebak ke persekitaran kita. Hal ini kerana situasi beginilah yang menyebabkan penularan wabak ini. Akhir sekali, setiap individu juga disarankan untuk mengamalkan kebersihan diri menyeluruh dengan baik. Mandilah sebanyak 2 atau 3 kali sehari. Kebersihan yang mantap akan melupuskan apertura pembiakan kuman. Dengan itu, tamatlah sudah video kita pada kali ini. Ingatlah rakan-rakan, segeralah ke institusi perubatan yang terdekat untuk mendapatkan ujian saringan jika anda mendapati diri anda menghidapi simptom-simptom penyakit COVID-19. Selain itu, rakan-rakan juga ingatlah untuk sentiasa mematuhi langkah pencegahan. Akhir kata, marilah kita sama-sama membantu Malaysia membanteras wabak COVID-19 ini dengan mengikuti arahan kerajaan kita. #Stay home, stay safe. #Selamatkan Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Syirah binti Ahmad Suhadi. Jadi pada video refleksi kali ini, melalui projek kita yang saya bersama ahli kumpulan telah laksanakan, saya dapat membuat kesimpulan bahawa rakyat Malaysia sangatlah cakna tentang soal keselamatan, kesihatan dan sebagainya sepanjang musim COVID-19. Saya harap rakyat Malaysia akan meneruskan sikap positif seperti ini
dan seluruh dunia akan pulih daripada belenggu COVID-19. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Arisha binti Arjuna. Setelah melaksanakan projek video kali ini, saya mendapati bahawa COVID-19 telah menyebabkan kematian rakyat Malaysia secara berleluasa sepanjang peringkat pertama PKP sehingga peringkat kelima yang dipanggil sebagai PKPP. Namun, dengan kerjasama rakyat Malaysia serta bantuan daripada kerajaan dan Kementerian Kesihatan, kita mampu mengawal wabak COVID-19 dan menjalani kehidupan normal baharu. Akhir kata dari saya, jangan lupa untuk pakai mask, sentiasa basuh tangan, #stay safe, stay home dan kita jaga kita. Projek ini telah banyak menyedarkan saya tentang kesatu paduan. Saya sedar bahawa kita sebagai rakyat Malaysia haruslah bersatu padu untuk menangani segala bala bencana yang menimpa negara kita. Sebagai contoh, wabak COVID-19 yang sedang menular di negara kita ini. Tanpa rakyat Malaysia yang bekerjasama dengan kerajaan, kita mungkin tidak mampu untuk menewaskan virus corona ini. Oleh itu, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua rakyat Malaysia yang terlibat membantu kerajaan untuk membanteras virus ini. Tidak lupa juga kepada finalis kita yang telah bertarung nyawa untuk menyelamatkan negara kita. Sekian, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi refleksi saya daripada projek yang telah dilakukan ialah saya berasa sangat bersyukur kerana semua rakyat Malaysia, tak kisahlah dari pihak frontliners ataupun rakyat Malaysia sendiri, telah bekerjasama untuk mengekang wabak COVID-19 ini dari segi keselamatan ataupun kesihatan. Jadi sebagai rakyat Malaysia, kita haruslah sentiasa bersatu padu untuk menyelesaikan segala masalah yang berlaku di negara kita, tak kisahlah kecil atau besar. Jadi pesanan terakhir saya ialah stay safe, stay home. Hai rakan-rakan, daripada membuat video ini, saya mendapati bahawa pihak kerajaan Malaysia telah banyak mengambil inisiatif untuk membendung penularan wabak COVID-19 di Malaysia. Saya juga hendak mengambil kesempatan di sini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam misi ini. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.